Bismillahirrahmanirrahim. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang kepada kamu ya Allah, aku datang kepada kamu dengan tidak mensyirikkan kamu ya Allah. Sesungguhnya segala puji-pujian hanya saja kepada kamu. Sesungguhnya segala nikmat hanya saja daripada kamu. Sesungguhnya kerajaan pemerintahan milik kamu. Tiada bersyirik kepada kamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bagi saudara Hamidun selaku pengungsi, Tuan Haji Lakshmana Besara Imran selaku pimpinan PAS kawasan, yang berhormat saudara Ngah Komeng Adun daripada Pantai Remis dan juga ahli parlimen daripada Taiping. Sebentar tadi Dr. Maknur Manuti, pimpinan keadilan dan pengurusi keadilan seluruh negeri Perak. Sahabat saya MP Syamugam dan juga Dr. Syam. Sahabat saya Kena Besara Nazri sebagai pengurusi kerabat dan seluruh jawatankuasa kerabat negeri Perak, termasuk pimpinan kerabat daripada Lumut, pimpinan daripada DAP, para media, anggota kesempatan polis, petugas-petugas, seterusnya hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Dalam suasana tengah-tengah malam ni, cuma saya nak menceritakan 2-3 perkara yang berlaku dekat dalam Dewan Rakyat. Apabila Najib membentangkan belanjawan tahun depan 2012, yang mana sebelum itu pada 4 hari bulan Pakatan Rakyat membentangkan belanjawan Pakatan Rakyat. Dan kita lihat 2 hari 3 hari selepas Pakatan Rakyat bentangkan belanjawan Pakatan Rakyat 2012, maka Najib bentangkan belanjawan Barisan Nasional 2012. Boleh dikatakan ada perkara-perkara yang dicedok, diambil daripada cadangan Pakatan Rakyat. Ada setengahnya diambil daripada buku jingga, dan ada setengahnya diambil daripada tuntutan bersih. Najib belanja hampir-hampir 84 juta untuk membayar kepada perunding-perunding, pakar-pakar ekonomi, nak membantu dia mengeluarkan bajet atau pembelanjawan. Pakatan Rakyat dengan kepakaran yang ada, ahli-ahli ekonomi kita dalam PAS JP Keadilan, kita berjaya menghasilkan satu bentuk belanjawan untuk 2012 tanpa mengenakan sedikit wang pun. Hasil kerja dan gabungan di antara Pakatan Rakyat, kita boleh membuat satu belanjawan yang jauh lebih hebat daripada belanjawan Barisan Nasional, yang terpaksa membayar kepada orang luar yang menasihati Najib bagaimana nak buat belanjawan. Saudara-saudara, hari ini Najib berpas-pulas. Kerana apa? Kerana unjuran yang dinyatakan dalam belanjawan itu disangkal oleh ramai pakar-pakar ekonomi, termasuk daripada MIA, Malaysian Institute of Economic Research, termasuk daripada syarikat-syarikat swasta yang besar, termasuk daripada Gubernur Bank Negara sendiri, Zeti Akhtar, menyatakan unjuran yang dibuat oleh Najib itu tidak realistik, tidak masuk akal. Najib menyatakan unjuran tahun depan bahawa kita akan mendapat pertumbuhan sejumlah 5.5%. Tapi bila dikira balik ke belakang, maka laporan daripada pakar-pakar mengatakan tak boleh mendapat unjuran pertumbuhan sebegitu besar. Hanya sehebat-hebat dibandingkan dengan suasana dan juga climate ekonomi hari ini, maka payah untuk Malaysia mendapat unjuran pertumbuhan sedemikian. Dan inilah yang menyebabkan Najib cukup terdesak, kerana dia telah menjanjikan bermacam-macam. Dan kita beritahu awal lagi, belanjawan yang dia buat ini adalah belanjawan untuk menyelamatkan Najib. Bukan banyak sangat nak menyelamatkan negara, bukan banyak sangat belanjawan nak menyelamatkan Barisan Nasional dan UMNO, tapi banyak menunjukkan bagaimana Najib nak melepaskan diri dia daripada suasana yang tersepit hari ini. Maka saudara yang saya kasih sekalian, belanjawan Pakatan Rakyat jauh lebih
jauh lebih praktikal. Sebab kita beritahu untuk membantu rakyat, sama ada nak bagi mereka ini grant, nak bagi mereka ini one off, nak bagi mereka ini imbuhan, khususnya kepada kaum guru, kita nak bagi 500 setiap bulan. Kita mesti ada pendapatan, dan pendapatan itu kita kira-kira lebih kurang sekitar 19 bilion. Kita tanya Najib, yang kamu nak bagi 100 pada sekolah rendah, 200 sekolah menengah, kupon beli buku, 500 kepada keluarga yang kurang pendapatan 3,000 sebulan. Kemudian nak bagi pula pada petugas-petugas yang pernah bertugas masa darurat hari itu sejumlah 3,000 satu waris atau balu-balu waris. Semuanya ini daripada mana datang wang itu? Tidak diterangkan. Oleh kerana apa? Oleh kerana hutang berturut-turut 14 tahun. Hutang daripada luar negara meningkat 437 bilion. Pendapatan kurang daripada perbelanjaan, berturut-turut defisit 14 tahun. Jadi dari mana punca kamu nak bayar yang kamu janji itu? Sedangkan janji yang kamu buat pada orang Sarawak semasa pilihan raya Sarawak pada bulan April, Najib janji nak buat macam-macam, nak buat highway kalau menang Sarawak hari itu, nak buat masjid, nak buat gerotak, nak buat jambatan, nak buat macam-macam jalan. Kita kira-kira mencecah sekitar 1 bilion. Semua janji yang dibuat oleh Najib sampai hari ini di Sarawak tak dapat lagi pun. Ni nak tambah lagi janji kepada rakyat di Semenanjung. Saudara-saudara, dia pergi berkempen di pilihan raya Pematampau. Dia beritahu semua masjid Matampau akan dapat satu masjid 100,000. Najib sebut, sampai hari ini tak dapat apa. Dia beritahu kepada pengundi di Sibu dalam satu pentas. Dia kata apa? Kalau saudara boleh menangkan Barisan Nasional pada petang hari Ahad, maka pada hari Isnin saya akan bagi 3 juta kepada pengundi di Sibu. Dia merasuah pengundi Sibu. Apa orang Sibu kata? Oh, dia kata kami 3 juta tak main, kami nak lebih. Maka Najib buat deal, kamu nak berapa? Dia kata, kalau sekiranya kamu boleh menangkan calon daripada Barisan Nasional, maka kamu nak berapa pada pagi Isnin? Kata dia orang Sibu, kami, dia kata, minimum nak 5 juta. Maka apa kata Najib? Okey, dia kata, saya akan bagi 5 juta pada pagi Isnin kalau kamu menangkan Barisan Nasional pada petang hari Ahad. Tiba-tiba keputusan pada pagi petang hari Ahad tu, BN tumbang di situ. Saudara-saudara, bajet tahun depan tak ubah seperti merasuah rakyat, beli rakyat semata-mata untuk menang dalam pilihan raya. Ini satu penghinaan yang dibuat oleh Presiden UMNO, Perdana Menteri Malaysia. Itu yang dinilai kepada rakyat, seolah-olah boleh dibeli budak sekolah RM100, boleh dibeli budak-budak sekolah menengah RM200, boleh dibeli pada orang kampung ni harga RM500. Itulah nilai manusia di kacamata Najib. Dia beri umpan begitu. Ya, kita beritahu kepada rakyat, itu hak kita, ambillah, bahkan minta lebih lagi. Dan saya beritahu dalam Dewan, rakyat minta saya berterima kasih kepada Timbalan Presiden PAS kerana dia sebut dalam satu ceramah di Pulau Pinang bahawa kita mesti mengiktiraf pejuang-pejuang kemerdekaan selain daripada Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, selain daripada On Jaafar, bahawa ya, mereka pejuang kemerdekaan. Tapi jangan lupa pejuang-pejuang lain. Jangan lupa Allahyarham, kata dia, Abdul Rahman Limbong. Jangan lupa Tok Janggut. Jangan lupa Mak Kilau, Datuk Bahaman. Jangan lupa pula Datuk Maharaja Lela. Jangan lupa Abu Bakar Bakir. Jangan lupa Dr. Burhanuddin Hilmi, pahlawan umat. Jangan lupa Mak Mustamam, kerana mereka juga pejuang kemerdekaan. Tapi dia kata jangan lupa juga Mat Indra, kerana Mat Indra ini nama dia terpampang dalam buku pemikir pengukir negeri Johor, diiktiraf oleh Kerajaan Barisan Nasional UMNO, ditandatangani buku itu oleh Menteri Besar Johor. Setiap tahun Mat Sabu sebut benda yang sama. Jangan nafikan
perjuangan mereka menuntut kemerdekaan. Itu saja. Tiba-tiba utusan Malaysia putar dan tukar kenyataan dia, mengatakan Mat Indra, Mat Sabu mengatakan Mat Indra ini juga adalah pejuang, walhal dia tak sebut pun bab komunis. Utusan Malaysia menyatakan Mat Sabu mengagung-agung pejuang komunis, iaitu Mat Indra juga menuntut kemerdekaan. Saudara, akibat daripada cetusan apa yang Mat Sabu sebut menyebabkan Najib takut, maka dia peruntukkan dalam belanjawan tahun depan sejumlah 186 juta untuk diberi sejumlah 3,000 satu keluarga, waris-waris ataupun balu-balu mereka yang pernah terlibat dalam perjuangan ketika darurat dahulu. Maka kami tanya dalam Dewan, kalau sekiranya kamu menghargai pejuang-pejuang tersebut, kenapa tak bagi imbuhan ini pada awal-awal dulu? Kenapa nak tunggu selepas 54 tahun merdeka baru nak bagi? Mereka pun dah habis, anak-anak cucu mijik mereka pun dah tak ada, tinggallah waris-waris mereka yang jauh. Ini adalah cetusan daripada Mat Sabu. Mat Sabu kata tiap-tiap tahun aku sebut benda itu. Hari ini saudara-saudara, bercelarunya UMNO Barisan Nasional, mereka menyatakan bahawa melalui mulut-mulut daripada majlis profesor nasional ini, yang kebanyakan mereka ini adalah ahli UMNO, dia menyatakan nak menyelamatkan suasana hari ini kerana sejarah Malaysia itu diputar belit oleh UMNO, maka tergamak dia beritahu bahawa negara kita tak pernah dijajah. Ini satu perkara yang amat mengelirukan, kerana kita hari ini dididik daripada kecil, ditulis dalam buku-buku dan sejarah-sejarah kita bahawa kita pernah dijajah. Tapi hari ini apabila Mat Sabu dedahkan ada lagi orang yang berjuang untuk kemerdekaan, maka mereka cuba nak putar belit bahawa negara kita tidak dijajah. YB Azman Ali daripada Gombak tanya dalam Dewan Rakyat depan dengan Menteri Pelajaran, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Dia kata, saya nak supaya Timbalan Menteri jawab sungguh-sungguh, adakah negara kita ini pernah dijajah ataupun tidak? Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Muhyiddin Yassin tengok kiri kanan. Dia tengok kiri kanan, lepas itu dia kata, ya, negara kita pernah dijajah. Tak selaru hari ini, saudara. Tak selaru kita dibuatnya. Memang kita berhabis tiap-tiap tahun untuk merayakan kemerdekaan. Tiba-tiba UMNO cuba nak putar belit, menyebabkan hari ini orang keliru. Tapi akhirnya dia mengatakan kemerdekaan. Sebab apa? Sebab Muhyiddin Yassin, Menteri Pelajaran, kenal siapa dia Mat Indra. Mat Indra ini kalau ikut perancangannya akan dinikahkan kepada kakak Muhyiddin Yassin oleh arwahnya Pak Yassin, tapi tak jadi. Maka Timbalan Perdana Menteri kenal siapa dia Mat Indra, tetapi UMNO menyatakan Mat Indra ini komunis. Maka kita buka balik buku-buku sejarah, kita pergi balik cek kepada museum-museum hebat di England, maka terbukti saudara-saudara, Mat Indra juga adalah pejuang kemerdekaan. Dituduh oleh UMNO Mat Indra ini komunis, maka kita buat analisa, kita jumpa dengan abang dia Mat Baharuf yang akan datang ke Manjung minggu depan saya rasa. Sekarang ini abang dia berceramah di Serata Kuala Lumpur menceritakan perjuangan adik dia, dan kita jumpa kawan-kawan rapat arwah Mat Indra. Siapa dia kawan rapat arwah Mat Indra? Namanya Cikgu Majid Saleh. Cikgu Majid Saleh masih hidup. Dia ada rumah dia di Kampung Sengat dekat Simpang Pulai Ipoh. Kami jumpa dengan dia selepas Hari Raya. Kami tanya dia, Pak Majid ni betul ke kawan Mat Indra? Dia kata betul. Umur Pak Majid sekali berapa lah? 87 tahun. Pak Majid tak boleh bangkit, tak boleh bangkit, tapi dia ingat dan pemikiran dia cukup jelas. Apa dia kata? Dia kata, kalau nak dituduh Mat Indra ini komunis, inilah satu palsu dan pembohongan. Saya sendiri masa umur saya 20 tahun, setiap kali saya pergi ke Johor, nak ajak orang-orang Islam di Johor bangun, nak ajak orang Melayu Johor bangun, tentang orang putih, kata dia. Ini sebelum merdeka. Nak tentang orang putih supaya kita tuntut kemerdekaan kita. Kerana orang putih ini, kata dia, biadab, mereka dikurang ajar dengan kita, maka kita nak ajak orang-orang Islam seluruh Malaysia, dia kata, seluruh Melayu kita bangun. Maka kata dia, aku pergi ke Johor,
sampai ke Johor naik kereta api daripada Ipoh. Yang tunggu aku di stesen kereta api Johor Mat Indra. Mat Indra ni kata dia, sampai je kami Dr. Burhanuddin Helmi, pahlawan umat, sampai juga kami daripada Perak, daripada Pulau Pinang, dia tunggu kami di Johor untuk berkempen, kata dia, dan dia akan bawa kami ke semua pekan-pekan besar di Johor. Ini diceritakan oleh Pak Majid Saleh. Dan dia beritahu, setiap kali kami berjalan, bila sampai waktu sembahyang, kami akan bang, kami akan qamat, dan yang jadi imam adalah Mat Indra. Sehingga ke sembahyang subuh, kalau Mat Indra ini jadi imam, dia baca ayat panjang-panjang, kata dia. Mana mungkin seorang komunis boleh jadi imam baca Quran panjang-panjang. Saudara yang saya kasih sekalian, itu satu bab. Kemudian kita buat satu penyelidikan, kita dapat satu dokumentasi yang sah. Dalam dokumentasi itu dinyatakan, apabila Mat Indra ini berjuang bermati-matian di Batu Pahat di Muar, maka dia ditangkap oleh orang putih. Mereka tangkap dia, bawa ke Tepin, penjara di Tepin 7 tahun. Saya berada di Pontian 2 minggu lepas. Orang Pontian Johor tanya saya, macam mana boleh Mat Indra ni orang Johor, kenapa dia ditanam di Tepin? Kenapa kubur dia dekat dengan kampung Jambu Tepin? Saya beritahu dia ditangkap oleh orang putih dengan kerjasama mata-mata ketika itu dan pemimpin UMNO, bawa pergi tahan 7 tahun. Kemudian orang putih tu bagi kata putus, kata dua kepada Mat Indra melalui OCPD Taiping ketika itu. Maka Gubernur orang putih beritahu OCPD Taiping, kau panggil Mat Indra daripada penjara, suruh Mat Indra mengaku. Kalau Mat Indra nak balik ke Batu Pahat, maka dia mesti mengaku depan kamu, dia ini adalah pejuang komunis. Kalau dia tak mengaku, maka kita gantung dia dengan tali gantung. Maka OCPD Taiping panggil dia, Mat Indra, kamu ada dua pilihan. Kalau kamu nak balik tengok anak bini kamu di Batu Pahat, maka kamu mengaku hari ini kamu berjuang di atas dasar komunis. Tapi kalau kamu gagal mengaku, kamu akan digantung di tali gantung. Mat Indra jawab, wallahi wabillahi, sesungguhnya aku rela tali gantung, kerana itu bukan dasar perjuangan aku. Aku menegakkan kalimah hak. Maka mereka gantung dia, akibatnya dia syahid di Taiping. Itu sebab dia disimpan di Taiping. Itu saja. Ini diceritakan oleh Pak Majid, diceritakan oleh makalah-makalah yang kita buat kajian. Jadi hari ini saudara-saudara, alhamdulillah, kubur Mat Indra sentiasa dilawati, diziarahi oleh orang. Mengikut cerita kepada Pak Abbas, arwah Pak Abbas, orang yang jaga kubur itu, dia kata kepada orang yang jaga kubur hari ini, Pak Lan, kata dia, Lan, kalau aku tak ada besok, kata dia, kamu jaga kubur ini. Lan ni bukan reti, dia pun heran, ini kubur siapa, aku kan tahu. Rupa-rupanya bila cerita Mat Indra ni keluar, barulah dia tahu itulah sebenarnya kubur Mat Indra. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, maka hari ini ramai pemuda-pemuda rakyat Malaysia nak tahu siapa dia Mat Indra. Mereka nak bongkar balik cerita ini, yang itu yang menyebabkan UMNO sejuk, peluh-peluh sejuk. Kenapa? Kerana dalam Dewan Rakyat yang berhormat Khalid Samad beritahu, ahli parlimen daripada Shah Alam, dia kata sejarah menunjukkan bahawa orang putih mengharamkan semua pertubuhan termasuk pertubuhan politik kecuali UMNO. UMNO menyatakan mereka menentang orang putih, mereka yang menuntut kemerdekaan. Maka saya nak tanya dalam Dewan yang mulia ini, boleh beritahu saya nama seorang pemimpin UMNO yang ditangkap oleh orang putih, yang digari oleh orang putih, yang dijail oleh orang putih, yang dibunuh oleh orang putih? Sila sebut nama seorang pejuang atau pemimpin UMNO. Sengap Dewan. Jawapannya tak ada. Tak ada seorang pemimpin UMNO yang dipukul, yang digari, yang dibunuh oleh orang putih. Kenapa? Kerana pemimpin UMNO ketika itu menjadi barwa kepada orang putih. Betul tak betul? Itu sebab sejarah tak pernah menunjukkan pemimpin UMNO awal-awal tahun 1946, 47, 48 tak ada yang pernah digari, tangkap ataupun diasyik oleh orang putih. Yang menunjukkan mereka menjadi tali barut pada orang putih. Betul tak betul? Yang dibunuh oleh orang putih siapa? Tok Janggut. Siapa dia Tok Janggut? Ulama. Yang dibunuh oleh orang putih, Dato' Mahathir Lela, si Kuntum, siapa dia?
pejuang-pejuang ulama, Mat Datuk Bahaman, Mat Kilau, Datuk Gajah dan sebagainya, termasuk Abdul Rahman Limbong, termasuk Tok Janggut. Orang putih tangkap Tok Janggut, bunuh dia, gantung di kaki ke atas, kepala di bawah, sari suntuk, nun dekat Pekan Pasir Putih. Ini kerja orang putih bersama-sama dengan pimpin UMNO. Jadi bila ditanya oleh saudara Khalid Samad, tunjukkan kepada kami, buktikan mana pemimpin UMNO yang dianiaya, yang didera oleh orang putih. Seorang pun tak ada. Jadi UMNO tidak ada hak nak menyakapkan mereka juga menuntut kemerdekaan. Cuma Mak Sabu beritahu, kami tak pertikaikan. Kalau kamu nak kata Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj juga pejuang kemerdekaan, ya tak apa. Kalau kamu nak kata On Jaafar juga pejuang kemerdekaan, ya tak apa. Tapi jangan nafikan pejuang-pejuang yang lain. Mereka juga turut berjuang. Maka bila kaum putih haramkan semua pertubuhan, mereka tidak ada pilihan lain kecuali lari ke lautan, termasuk Mat Indra. Jadi ketika itu orang putih beritahu pada UMNO, mana-mana mereka yang lari ke orang hutan, yang berjuang daripada hutan, semuanya komunis. Itu dia. Akibat daripada Mat Sabu sebut benda itu, Najib terpaksa buat peruntukan 186 juta dalam belanjawan tahun depan. Saudara yang saya kasih sekalian, dalam nak melaksanakan tuntutan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat, yang dikatakan Pakatan Rakyat ni membohong, yang dikatakan Pakatan Rakyat ni menipu, saudara-saudara, yang betul menipu adalah Belanjawan Barisan Nasional. Belanjawan Barisan Nasional menyatakan kita nak belanja 232 bilion. Pendapatan tak tahu daripada mana. Kita nak belanja 232 bilion tahun depan. Pendapatan tak tahu daripada mana. Pakatan Rakyat beritahu, ya, kami Pakatan Rakyat nak belanja 220 bilion. Tapi kami akan terangkan sumber daripada mana. Sumber yang sedia ada dan sumber tambahan. Kita nak bagi setiap guru RM500 sebulan. Kita nak bagi 1,000 kepada rakyat-rakyat termiskin dan juga perkara-perkara yang lain. Tapi daripada mana sumber itu? Semua pemberian itu sejumlah 19 bilion. Pakatan Rakyat kata kami kena cari 19 bilion nak tampung perbelanjaan yang kami janjikan. Tapi kami tak payah cari daripada sumber mana, kami tak payah berhutang, kita cuma jimatkan daripada perbelanjaan yang ada. Apa dia perbelanjaan yang ada? Hari ini saudara-saudara, Kerajaan Barisan Nasional memberikan 19 bilion setiap tahun kepada 4 syarikat kroni yang menjana tenaga. Keempat-empat ini syarikat UMNO Barisan Nasional. Yoh Tiong Le, syarikat Bukhari, syarikat Malakoff, dan Power Tech apa dia? Semuanya ini mendapat subsidi daripada Petronas, subsidi daripada TNB sejumlah 19 bilion. Maka kita akan beritahu, ya, kita menghormati perjanjian yang ditandatangani, tetapi kami tak nak bagi 19 bilion, kita hanya bagi 10 bilion. Kita dapat jimatkan 9 bilion. Itu satu. Yang keduanya, kita ambil sumber daripada mengopen tenderkan sistem AP ataupun untuk membeli barang-barang khususnya kereta mewah diperluan negara. Hari ini kerajaan memberi kepada kroni UMNO. Dia beri kepada Nazar, dulunya melalui Rafidah Aziz. Kita kata kita akan tender lesen AP ni, dan kalau kita tender sekoman-komannya kita akan dapat 1.2 bilion daripada tender tersebut. Yang kedua. Yang ketiganya, kita tengok balik perbelanjaan peruntukan tahun depan untuk pejabat Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri pimpinan Najib membelanjakan tahun depan sejumlah 13 bilion. 13 bilion wang rakyat nak menampung kos perbelanjaan pejabat Perdana Menteri. Mereka nak jalan makan angin dengan Rosmah, mereka nak pergi ke mana-mana, duduk hotel-hotel kelas-kelas bintang-bintang hebat-hebat. Semuanya itu daripada peruntukan tersebut. Maka kita beritahu, kalau Pakatan Rakyat berkuasa, kita hanya peruntukkan untuk pejabat Perdana Menteri hanya 5 bilion sahaja. Maka kita dapat jimatkan 8 bilion. Saudara-saudara, daripada 9 bilion IPP selamatkan, 8 bilion daripada pejabat Perdana Menteri selamatkan, 1.2 bilion daripada AP kita selamatkan, saudara-saudara.
sudah tentulah kita dapat simpan jimat 19 bilion untuk membiayai apa saja bantuan kewangan yang kita nak beri kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Ini menunjukkan belanjawan Pakatan Rakyat jauh lebih praktikal, jauh lebih boleh dilaksanakan berbanding dengan belanjawan Bersih Nasional. Kerana belanjawan Bersih Nasional adalah belanjawan mengumpan orang, belanjawan bagi gula-gula kepada masyarakat yang memang banyak kecil manis, bagi lagi gula. Ini UMNO Bersih Nasional. Bersama yang saya kasih sekalian, itu yang pertama. Dalam Dewan, ada lagi masa? Saya balik last kali lah. Last kali saya nak beritahu saudara-saudara. Dalam Dewan saya sebut, betul kita telah dedahkan Rosmah Mansur, isteri kepada Najib, isteri kepada Presiden PAS, isteri kepada Perdana Menteri. Dia hari ini membelanjakan wang rakyat berbilion-bilion. Saudara-saudara, tidak ada mana-mana presiden dalam alam ini yang membenarkan isteri dia pakai cincin harga 24 juta USD. Ada pernah dengar saudara-saudara? Tak pernah. Mana ada presiden, Perdana Menteri dalam dunia ini yang membenarkan isteri dia buat sedemikian. Dia saudara-saudara beli beg tangan yang diletak di bawah ketiak dia itu harga 400,000. Dia pakai gelang di tangan kiri harga 1.65 juta. Dia pergi bermalam di Hotel Atlantis di Dubai. Satu malam sewa nak tidur je meroloh 140,000 semalam. Saudara-saudara, kita campur-campurkan semua ni banyak, sehingga kan satu buku dikeluarkan oleh Cikgu Bat semalam menceritakan banyak. Saya kata dalam Dewan, aku nak cerita berkenaan Rosmah, kamu semua dah tahu dah. Cuma aku nak tegur dengan serendah-rendah hati saya. Tidakkah UMNO berasa bersalah membenarkan presiden mereka redha kepada isteri dia melawan Tuhan? Saya kata, bangun ahli-ahli parlimen UMNO marah saya. Oh, dia kata ini bukan gantang, ini masalah peribadi, ini hal peribadi, nak masuk dalam Dewan udah tak ada modal, kata dia. Saya kata pada demo, kalaulah yang saya nak sebut ini bukan isteri presiden kamu, saya kata, kalaulah saya sebut ini bukan isteri presiden UMNO, aku pun tak nak sebut. Tapi kerana orang yang aku nak sebut ini adalah isteri presiden kamu, isteri Perdana Menteri Malaysia, seorang first lady, seorang perempuan yang role model. Kenapa saya kata masih lagi 40 orang ulama muda UMNO? Kenapa dengan adanya Menteri Jabatan Perdana Menteri, bekas Ketua Kagat Tentera Angkatan Tentera Malaysia, kenapa timbalan Dr. Masyidah Ibrahim tak tegur Perdana Menteri yang membenarkan isteri dia melawan Tuhan depan-depan? Betul tak betul? Maka saya kata, apa hukumnya orang UMNO duduk dalam UMNO yang pemimpinnya redha pada isteri dia melawan Tuhan? Dan saya kata, semua orang tahu Rosmah tak bertudung, Rosmah tak menutup aurat. Apa hukumnya dalam Islam tak bertutup aurat? Takkan Najib tak tahu benda ni wajib? Takkan Rosmah tak tahu benda ni wajib? Bahkan kalau dia berjalan dengan Pemaisuri Agong, nampak janggal. Pemaisuri Agong pula bertutup aurat. Betul tak betul? Isteri Presiden UMNO? Isteri Presiden UMNO? Apa hukumnya boleh? Apa hukum boleh? Apa hukum suami membenarkan isteri boleh? Dayus. Maka saya kata, di manakah peranan 40 ulama muda UMNO? Di manakah peranan Ketua Kagat hari ini, Menteri Jabatan Perdana Menteri, jaga hal ehwal agama? Di manakah penasihat agama Najib, Datuk Seri Abdullah Mazen? Di manakah Hamid Osman? Di manakah Masyidah Ibrahim yang duduk rela dalam satu pertemuan parti UMNO Melayu yang presiden dia melawan Tuhan, isteri presiden dia melawan Allah? Redha tak redha? Maka saya nak merayu malam ini, kalau sebelah sana beritahu penipuan Barisan Nasional, penipuan Pakatan Rakyat, pembohongan Pakatan Rakyat sebentar tadi, yang Najib membenarkan isteri dia lawan Tuhan, tipu orang kampung. UMNO Parti Islam, UMNO Parti Islam mendedahkan aurat Islam tak Islam? Mendedahkan aurat itu melawan Tuhan tidak? Maka saya nak merayu serendah-rendah hati saya. Kalau ada orang UMNO pada malam ini, sedang ingat, saya sendiri tak mau sebut benda ini kalau dia bukan Rosmah. Buang masa saya saja.
Tapi sebagai ahli parlimen, saya tanggungjawab. Saya minta penerangan kenapa UMNO membiarkan isteri presiden mereka melawan Tuhan. Benda ini zahir kita nampak. Benda yang saya tak nampak, saya tak sebut. Saya tak sebutlah keras macam ni dalam Dewan. Tapi saya nak beritahu bahawa itulah mesej dia. Kerana saya nakkan orang UMNO sedar bahawa mereka duduk dalam pertubuhan UMNO ini selagi itu dilaknat oleh Allah kerana presiden dia membenarkan isteri dia melawan Tuhan. Betul tak betul? Betul. Jadi tanggungjawab kita khabarkan kepada orang UMNO untuk lari daripada pertubuhan ini. Kerana sudah barang tentu dia tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara yang saya kasih sekalian, saya sebut perkara ini kerana dia merupakan role model. Ramai orang-orang UMNO beritahu saya, puteri-puteri UMNO beritahu saya, puteri UMNO yang pakai tudung tutup aurat, wanita UMNO yang pakai tudung tutup aurat, dia kata kalau adalah kemampuan, tegurlah isteri presiden kami. Saya kata bukan saya nak tegur, bukan isteri presiden aku, presiden kamu. Dia kata kami takut nak tegur. Saya sebut dalam Dewan Undangan Negeri Perak benda yang sama. Sama apa yang saya sebut tadi. Tiba-tiba saya dimarahi oleh seorang wakil rakyat UMNO. Yang lain semua setuju. Bahkan selepas pertandingan mereka salam dengan saya, mereka gaul tangan saya. Ada di antara ahli-ahli yang berhormat wanita UMNO. Syabas Datuk Seri, kata dia. Saya kata kenapa syabas? Dia kata kerana menegur isteri presiden kami yang tak tutup aurat. Saya kata sepatut kamulah tegur, bukan aku. Tapi kami takut, Datuk Seri, kata dia. Takut? Tak takut apa? Memang tanggungjawab kita berpesan-pesan untuk kebenaran. Betul tak betul? Tapi kalau duduk dalam satu pertubuhan membenarkan suami dan isteri presiden melawan Tuhan, lebih baik lari daripada UMNO. Jadi bila saya semak kenapa di antara 28 orang wakil rakyat UMNO yang seorang saya tentang saya, rupanya isteri dia pun boleh begitu juga. Kepada dia tak setuju dengan saya, dan dia kata ini masalah peribadi, tak boleh tegur, dia kata. Saya kata sejak bila pula dalam Islam ni ada peribadi? Ada peribadi dalam Islam ni? Kita kalau semayang subuh seorang-seorang, kita baca kunut. Apa maknanya? Allahumma hdina fiman hadai. Seorang ke ramai-ramai baca tu? Seorang. Tapi kenapa baca ramai-ramai? Ya, Allahumma hdini seorang. Tapi kalau kita baca kunut Allahumma hdina, ramai-ramai. Begitu juga kita baca Al-Fatihah rukun sembahyang, ihdina siratal mustaqim. Kalau seorang-seorang baca ihdina juga. Kenapa tak baca ihdi seorang-seorang? Tak. Itu menunjukkan kita kena berpesan-pesan, menasihati antara satu sama lain. Itu sebab saya sebut dalam Dewan, serendah-rendah hati saya anggap Rosmah Mansur sebagai kakak saya. Nak menasihatkan, jangan tipu orang kampung, jangan pergi ke Felda-Felda, kabur orang Felda, UMNO parti Islam, UMNO juga nakkan Islam, tapi Islam kamu melawan Tuhan. Betul tak betul? Banyak lagi benda yang mereka lawan Tuhan, termasuklah korupsinya, termasuklah perkaumannya, termasuklah salah guna kuasanya, termasuklah pembohongannya. Berita terkini pembohongan dibuat oleh UMNO ke atas Ketua Menteri, anak Ketua Menteri Pulau Pinang. Anak Ketua Menteri Pulau Pinang budak tingkatan 4, umur 16 tahun. Blogger UMNO beritahu dia ini pernah meraba seorang perempuan. Dan Lim Guan Eng bayar kepada perempuan itu 200,000 untuk tutup mulut dia, jangan khabarkan. Kalau yang buat cerita ini blogger UMNO, tak apa, itu kerja dia. Tapi yang hebahkan cerita ini adalah siapa dia? Ketua Pemuda UMNO, menantu Pak Lah, budak yang keluar belajar daripada Oxford University. Malu betul, malu kompeni dia. Tak ada bukti, tak ada apa, tuduh anak Lim Guan Eng meraba budak perempuan. Nak tutup mulut, Lim Guan Eng bayar 200. Lim Guan Eng cabar dia, sebutkan dalam surat khabar kamu, jangan sebut dalam blogger. Sampai sekarang takut. Sampai sekarang takut. Kenapa? Kerana guru besar sekolah tu menafikan budak perempuan yang disebut dalam blogger UMNO tu hari ini bangun. Ya, budak perempuan tu sendiri bangun. Kenapa disabitkan aku, kata dia. Budak tu budak Hong Kong. Aku tak pernah diraba dalam diri aku, kata dia pula. Padahal muka mereka. Ini penipuan yang amat dahsyat, pembohongan yang amat dahsyat. Kenapa mereka buat macam ni? Kerana mereka hari ini adalah dalam suasana yang cukup tersepit.
Esok mereka akan adakan himpunan dengar kena khabar 1 juta orang, dengar khabar 1 juta. Mereka hendakkan PAS dan keadilan masuk campur, terlibat, kerana kita boleh bawa ramai orang. PAS boleh dikerahkan. Kalau Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang arahkan ahli-ahli PAS datang, semua datang. Itu yang mereka hendak. Tapi bila kita kaji dan kita kaji, rupanya di sebalik himpunan 1 juta ini adalah agenda UMNO Barisan Nasional. Nak berlaga-lagakan di antara orang Kristian dengan Islam. Konon-kononnya nak mempertahankan akidah, nak menyerang murtad. Adakah itu caranya? Maka PAS dengan Majlis Syura kita, AJK PAS Pusat, bersidang menyatakan bahawa kita tidak boleh serta dengan himpunan yang objektif dan lain. Maka tinggalkan. Oh, hari ini mereka cemuh PAS. Oh, PAS ini tidak ada langsung minat nak pertahankan murtad, nak pertahankan akidah. UMNO 54 tahun ni tahankan akidah ke? Sepanjang 54 tahun UMNO diberi mandat mempertahankan akidah ke? Tulisan Jawi pun mereka buang, Quran pun mereka buang, Rosmah pun tak pakai tudung, tahan akidah ke tak? Ha? Maka itu PAS buat keputusan sama-sama dengan keadilan, kita tidak akan terus serta. Kenapa? Kerana dahulu kita dalam bersih, kamu tak langsung beri peluang. Kita nak menuntut, itulah tuntutan rakyat, hendakkan supaya pilihan raya ini bersih. Tiba-tiba kita dihentam, UMNO mengarahkan polis menghentam kita, permit tak dapat. Walaupun Najib boleh kata pakai stadium, tiba-tiba bila program perkasa UMNO sekarang, bagi stadium, bagi permit, kemudian buat promosi besar-besaran dalam media UMNO. Saudara yang saya kasih sekalian, akhirnya mereka hari ini tidak ada cara untuk meneruskan kuasa mereka dalam pilihan raya akan datang, sebab PAS berkeupayaan mendedah kepincangan dalam SPR. Saudara-saudara, kadang-kadang saya sedih. Macam mana boleh kita mengarahkan anggota tentera, kita mengarahkan polis menjaga amanah negara ini, jangan digadaikan negara ini, jangan khianat negara ini. Maka anggota polis, anggota tentera di perbatasan menjaga negara ini siang malam. Tiba-tiba di Putrajaya, SPR dengan Jabatan Pendaftaran Negara boleh bagi kerakyatan kepada orang Bangla, kepada orang Indonesia, kepada orang Filipina untuk mereka boleh mengundi. Siapa khianat? Anggota tentera polis ke JPN SPR? Saudara-saudara, di atas arahan UMNO, maka JPN bagi kerakyatan pada Indonesia supaya Indonesia boleh mengundi di Malaysia, Bangla boleh mengundi di Malaysia, Filipina boleh mengundi di Malaysia. Maka siapa khianat? Siapa jual negara ini? UMNO. Tentera polis bermati-matian pertahankan negara kita, ya. Maka tinggal kampung halaman, tak berhari raya kerana nak pertahankan kononnya negara ini. Ya, saya terima kasih, saya sanjung tinggi. Tapi hari ini mereka berasa sungguh duka cita. Kami berempas bulan mempertahankan kedaulatan negara, tiba-tiba orang Putrajaya gadai negara ini kepada orang Bangla, gadai kepada orang Filipina, gadai kepada orang Indonesia. Tiap-tiap pagi dengar radio RTM, dengar radio Perak FM 95.3 untuk komen aja. Lepas habis berita, mereka akan pasang lagu Malaysia Berjaya. Andai kata kami gugur semua, taburkan, ini kerabatnya ni buat nak nyanyi lagu itu, betul tak betul? Taburkan bunga di atas pusara, kami mohon doa. Ya, kita mengaminkan, kita mengaminkan doa-doa tentera kita yang terkorban, anggota polis kita menjaga keselamatan negara kita. Tapi mereka juga sedar hari ini, mereka tahu bahawa SPR dan JPN menggadai negara ini kepada orang Indon, orang Bangla, orang Filipina. Apa artinya? Di atas arahan UMNO. Maka mereka tidak ada pilihan bila kita dedah dan dedahkan, sehingga kan mereka mengiktiraf tuntutan bersih di Parlimen, dibuat satu jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Menteri dalam negeri mengatakan bersih ini adalah pertubuhan haram, kata dia. Kita tanya, kalau dia ini pertubuhan haram, macam mana pula ke bawah duli yang Maha Mulia Dewan di-Pertuan Agong benarkah bersih berjumpa dengan dia dalam istana? Kemudian perkasa yang tak haram itu dipimpin oleh Ibrahim Ali, yang di-Pertuan Agong
pun tengok dia mana. Ketik pun dia tengok. Jadi mana satu? Hishamuddin kata ini pertubuhan haram, tuanku berjumpa dengan pertubuhan haram. Perkasa pertubuhan halal, tuanku enggan berjumpa dengan perkasa. Saudara-saudara, mereka hari ini bergantung harap dengan satu lagi peluru akhir UMNO. Apa dia? Namanya biometrik. UMNO beria-ria mendaftarkan 2 juta parti menggunakan sistem biometrik kerana dia nak buktikan kepada rakyat Malaysia pilihan raya akan datang, kita kena pakai biometrik. Saudara-saudara, biometrik ini dicipta oleh manusia dengan izin Allah untuk tugas-tugas tertentu dalam hal ehwal keselamatan, dalam bidang-bidang forensik dan sebagainya. Bukan tujuan untuk pilihan raya. Najib dengan bangga mengatakan, kitalah negara yang pertama pakai biometrik. Orang dunia gelak, kah. Tengin benar lah kamu, kata dia. Amerika tak pernah guna biometrik. England, Australia, Kanada, Rusia, semua pilihan raya Jepun tak pernah pakai biometrik. Kenapa? Kerana dia terlalu mahal. Maka dalam Dewan baru ni, saya tanya, kerana ini adalah peluru akhir UMNO. Mereka kata kita nak pakai biometrik sebab 2 juta parti yang didaftar baru ni pakai biometrik, semuanya okey, kata dia, menggunakan kaedah 6P. Maka saya tanya dalam Dewan, saya kata yang kamu nak pakai biometrik ini, berapa kosnya? Saya dengar daripada berita-berita yang belum disahkan, saya kata anggaran kos biometrik untuk pilihan raya di Malaysia yang ke-13 jumlahnya tak kurang 80 juta. 80 juta harga alat dan juga softwarenya, termasuk internet dan sebagainya, 80 juta hingga 100 juta. Maka saya tanya, adakah ini wajar menggunakan wang rakyat membeli sistem biometrik untuk meneruskan kuasa UMNO, yang mana sistem itu hanya digunakan tak sampai 10 jam. Kita gunakan biometrik pada hari mengundi pukul 8 pagi, habis pukul 5 petang. Tak sampai 10 jam, hanya 9 jam. Adakah berbaloi kita belanja 80 juta hanya untuk dipakai selama 8 jam? Kemudian kita tereban buang benda itu, tahun depan 5 tahun lagi ganti dengan sistem lain. Saya minta pengesahan dalam Dewan ni, saya kata. Saudara tahu dah, sistem biometrik ini membenarkan seorang pengundi bukan hanya boleh mengundi 2 kali, tapi dia boleh mengundi 18 kali. Saudara tahu? Itu yang mereka berhempas pulas nak pakai sistem biometrik itu. Kerana sistem biometrik ini dia boleh olah dan dia boleh programkan, kerana dia berdasarkan kepada gambar dan nombor kad pengenalan MyCard. Tapi dia tidak berdasar kepada alamat. Maka seseorang itu, walaupun alamat dia dipasir panjang dalam MyCard dia, tapi sistem biometrik itu boleh diprogramkan berpuluh-puluh alamat. Mana kalau dia mengundi pada pukul 8 pagi hari mengundi di sini, maka dia boleh lari ke Pangkor, mengundi di Pangkor alamat baru pula. Sistem itu mengatakan dia belum mengundi lagi. Dia boleh lari ke Segari, mengundi Segari, nombor 3 pula, kali yang ketiga, dia belum mengundi lagi. Kemudian dia boleh lari ke Tepin, dia belum mengundi lagi. Maknanya sepanjang 9 jam itu, kalau dia boleh pergi 20 tempat lah dia mengundi. Lebih dahsyat daripada pengundian tu. Yang itu yang dia tak kisah 100 juta baik, 200 juta baik, asalkan kami terus berkuasa. Saudara-saudara, Pakatan Rakyat mengikut show daripada Bersih. Kalau kita beli inai India, tak sampai 2 juta. Tak sampai pun 2 juta. Ya. Sila teruskan sampai pukul 2 pagi, boleh ni? Saya nak balik juga, saudara. Ya. Tak apa, kita berhenti dah kejap lagi, ya. Hari pun dah habis hujan, ya. Kalau balik pun bukan buat apa, molof juga dah. Baik duduk sini. Jadi biometrik itu, saudara, digunakan dalam sistem parti supaya justifikasi dalam pilihan raya esok kita boleh gunakan biometrik. Harga jangan tanya. Maka saya tanya, berapa harga? Tak jawab sampai sekarang. Saudara yang saya kasih sekalian, akibat itulah hari ini kita kata, kalau kamu pakai inai India ini dipakai di banyak negara. Di India mereka undi pakai inai, dan tak ada siapa boleh mengundi 2 kali. Mudah aja celup dalam inai,
tahanlah inai itu sampai 3-4 hari. Bagaimana pengantin besok nak akad nikah, malam ni diinaikan jarinya sampai 3-4 hari, bahkan seminggu. Harga tak sampai pun 2 juta. Cuma celup saja. Lepas celup, pergilah ke mana-mana nak ngundi. Maka ketua ngundi kata, "Yung, nampak Ina dah pakai ni, henti kalau ngundi 2 kali. Dah tahu sangat." Betul tak betul? Orang tak ngaji pun tahu dah ngundi 2 kali. Tapi kalau dia pakai biometrik, boleh kita kesan tak? Yang hanya boleh kesan adalah kerani-kerani yang diajar berkenaan dengan programming biometrik. Nak mampus kita. Jadi inilah di antara penipuan-penipuan yang akan dibuat oleh mereka. Maka saya minta dalam pilihan raya akan datang, kalau yang dalam berbaris itu ramai-ramai itu ada nampak mukanya rupa muka orang Nepal, muka Bangla, boleh kita buat bantahan. Kerana inilah di antara perkara-perkara yang akan dibuat oleh mereka untuk meneruskan kuasa haram yang ada hari ini. Saudara yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan dengan penerangan itu dapatlah kita balik ke rumah, merolohlah kita masing-masing malam ini. Pagi besok bangkit, jangan lupa sembahyang subuh. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mereka yang akan pergi ke Mekah, selamat Hari Raya Haji. Mereka yang akan merayakan Deepawali, tak lama lagi, Happy Deepawali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.